Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, awak boleh buka ni ya, mikrofon. Okey, ada yang boleh jawab? Selamat sejahtera semua. Selamat pagi, Cikgu. Ya, selamat pagi. Okey, hari ni cikgu akan ajar bab 11. Sebenarnya bab 11 ni cikgu dah ajar saja untuk kelas sama ada 2 jati atau 2 J ataupun 2 M. Okey. Salah satulah cikgu dah ajar. Okay, tapi tak apa. Sebenarnya YouTube ni dia slide sebenarnya. Sekejap. Okey. Sekejap cikgu present. Admit dulu. Ramai yang tak pakai Google yang tak pakai email MOE ya. Okey, cikgu nak buat presentation dulu. Okey, semua dapat lihat tak slide cikgu? Dapat ke tak? Nampak jelas ke? Cikgu terpaksa admit dulu ya siapa yang guna email selain daripada MOE. Okey, cikgu stop sekejap present. Sekejap ya, cikgu nak present. Into games. Okey, semua dapat lihat dengan jelas ke? Dah tak boleh besar dah, setakat tu je. Boleh lihat dengan jelas ke slide cikgu kat depan ni? Ada yang boleh bagi respon? Jaslyn, nampak tak jelas? Jaslyn Deep. Ya, cikgu. Okey, bagus ya. Awak nampak kecil ke besar slide ni? Besar. Okey, kalau besar, baguslah. Okey. Tajuk bab 11 adalah bintang dan galaksi dalam alam semesta. Cikgu ajar awak setengah jam je ya. Nanti awak buat quiz. Okey, apa itu galaksi? Galaksi tu apa kelas? No, Batrisha. Okay, apa itu galaksi? Satu himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang bersama gas, debu dan habuk. Ya, maksudnya apa-apalah yang ada dekat alam semesta tu, ia berhimpun bersama, kita panggil dia sebagai galaksi. Dia bukan sahaja bintang, dia juga terdiri daripada gas, debu dan habuk. Maksudnya sekecil-kecil partikel pun dia terdiri daripada merangkumi
dalam kita panggil sebagai galaksi. Jadi awak jangan salah konsep, galaksi bukan sekadar jutaan bintang dan planet sahaja. Okey. Sebenarnya ada tambah lagi ya, jutaan bintang dan planet. Okey, terdapat pelbagai bentuk galaksi. Sebenarnya terdapat tiga sahaja bentuk galaksi, iaitu galaksi berpilin, galaksi elips dan juga galaksi tidak seragam. Okey, ada tak yang dah study bab 11 sebelum masuk kelas cikgu hari ni? Gambar yang awak nampak kat depan ni galaksi jenis apa? Siapa nak cuba? Nurin Irdina. Nurin? Galaksi jenis apa? Nak cuba? Saya tak baca buku sebelum kelas ni. Okey, tak apa. Kita ada tips dia untuk mengenali galaksi-galaksi ni sebab dia akan tanya dalam peperiksaan awak. Okey. Ke ada yang nak cuba? Ramai-ramai ni. Dia tahu ni. Dia nak cakap. Boleh cakap sekarang. Salah tak apa. Sebab baru belajar kan. Anyone? Tak ada? Oh, tak ada, tak apa. Teruskan. Okey. 3 jenis galaksi tadi iaitu berpilin. Awak jangan tulis pilin tau sebab dia adalah istilah sains. Awak kena ada perkataan ber. Okey, berpilin. Awak jangan tambah pula berpilikan, berpilinan. Tak boleh tambah-tambah imbuhan sendiri ya. Okey, berpilin. Ni adalah contoh ya. Messier 100, Messier 101 ni semua ni contoh dan awak tak perlu ingat. Awak cuma ingat satu saja galaksi. Nanti cikgu bagi tahu galaksi apa yang awak kena ingat. Okey, dia bagi contoh saja yang diorang jumpa dekat angkasa lepas, angkasa raya pula. Okey, dekat angkasa lepas melalui kita ada teknologi teleskop ya, teleskop daripada satelit. Okey, diorang teropong ambil gambar. Okey, dan diorang ni siapa? Mereka yang belajar tentang astronomi lah. Okey, dinamakan galaksi yang mereka jumpai itu. Contoh mereka namakan Messier 100. Okey, jumpa lagi satu Messier 101, jumpa lagi 2, lagi 3 Messier 102 dan sebagainya lah. Okey, yang jenis elips contoh dia adalah bukan sombrero ni sombrero. Okey, sombrero. Okey, contoh kedua adalah Centaurus A untuk tidak seragam. IC. Ini bukan IC nombor kad pengenalan ya. IC 3583. Nama-nama ni diberi oleh para astronomi. Okey. Maksudnya mereka lah yang namakan galaksi-galaksi tersebut mengikut kriteria dia lah. Kriteria dia. Okey. Okey, contoh dia lagi satu adalah NGC 3738. Okey. Ini mereka lah yang namakan galaksi-galaksi tersebut. Okey, tadi kan dah cakap Messier 100 dan Messier 101 adalah contoh untuk galaksi jenis berpilin. Awak nampak tak berpilin ni seolah-olah macam kat tengah ni dia ada macam bulatan dan macam lingkaran. Untuk mengenali galaksi berpilin, awak perhatikan dia ada lengan. Lengan. Okey, macam lengan kita kan. Nampak tak cikgu kat dalam ni? Dalam video ni, nampak tak cikgu? Awak boleh nampak cikgu tak? Fatin, Kamila? Boleh. Nampak? Okey, nampak tak lengan cikgu ni? Semua nampak lengan cikgu? Nampak cikgu. Okey, jadi kalau awak nak kenal pasti galaksi berpilin, awak tengok dia ada lengan. Bukan ada satu lengan, ada banyak lengan. Lengan. Jadi, itu adalah galaksi berpilin. Okey, cikgu bagi contoh lain. Okey, sekejap ya.
Okey, kalau awak ada kain macam ni, 4 segi ni. Okey. Kemudian awak ambil tangan awak kat tengah ni. Okey, awak pusing dia, awak pulas. Okey, putarkan dia letak atas meja. Okey, awak pulas dia tengah-tengah ni. Putar, awak akan dapat macam ni. Okey. Itu maksudnya berjenis berpiling. Kat tengah ni macam ada bergumpal dan dia ada lengan setiap ni. Cuba buat nanti kat rumah ya. Contoh tak payah ingat, cuma kena tahulah Mesier 100 dan Mesier 101. Cuma tahu bentuk berpiling tu macam mana. Okey, yang kedua adalah jenis elips. Okey, contoh dia Sombrero dan juga Centaurus A. Okey, untuk elips, awak tengok dia macam dari pandangan sisi, dia seolah dia cembung ke tepi macam ni. Dia macam gemuk kat tengah ni. Gemuk. Okey, cembung kat tengah ni. Macam telur mata awak. Telur mata goreng kat rumah. Dah sarapan ke belum? Ke makan tengah hari dah awak ni? Okey, macam telur mata kerbau awak panggil. Macam itulah telur goreng. Okey, setakat ni okey lagi tak semua? Okey. Oh, bagus. Bersemangat tu. Akil Okey, untuk yang tidak seragam ni paling mudah ingat. Sebabnya dia memang tak ada rupa bentuk. Macam kucak kacir, tak ada rupa. Itu adalah tidak seragam. Tak ada rupa yang tetap. Okey, kalau nampak macam berterabur, macam tak ada lengan, tak ada macam tampak telur goreng, itu adalah tidak seragam. Contoh dia IC, jangan letak nombor IC awak pula. Okey, IC 3583, NGC 3738. Okey, astronomi lah, astronomi yang letaklah nama ni. Orang yang mengkaji astronomi. Okey, contoh inilah. Okay, gambar yang awak nampak ni sebenarnya gambar real lah. Gambar real yang diambil daripada angkasa lepas. Okay, nampak tak? Dia tak ada rupa kan? Jadi tidak seragam. Awak jangan jawab tidak berbentuk. Tidak berbentuk dia bukan istilah sains. Gunakan istilah sains iaitu tidak seragam. Galaksi jenis tidak seragam. Jadi kita daripada galaksi-galaksi yang ada dalam alam semesta ni, okay, kita kategorikan dia mengikut rupa dia, bentuk dia. Jenis berpiling, elips dan juga tidak seragam. Okay, ni pun samalah. Contoh yang kedua, NGC 3738 kan awak nampak dia tak ada bentuk kan? So, tidak seragam. Okay, kita pergi laju dulu. Ini tentang Bima Sakti. Okey, apa itu Bima Sakti? Siapa boleh jawab tentang Bima Sakti? Yang ni aku kena ingat, kena hafal nama galaksi ini. Ini penting. Bima Sakti. Okay, ada yang nak mencuba? Winnie Wong Kaizuan. Winnie cuba. Apa itu Bima Sakti? Winnie ada tak? Teh ada sini tak Teh? Sinjin. Betul, Faridah Ramlah dia bagi tahu. Ni nama mak Dia adalah sejenis galaksi yang berpiling dan kita kena tahu dia, kita kena kenal dia sebab kita berada di dalam dia. Jadi sistem suria, sistem suria terdiri daripada matahari dan juga bumi dan 9 planet lagi. Kita berada di dalam galaksi Bima Sakti.
Okey, ini adalah galaksi kita. Kita berada di sini. Nama dia adalah Bima Sakti. So, galaksi kita bentuk dia berpiling dan di sini awak dapat perhatikan dia seolah-olah lengan. Betul tak? Nampak tak macam lengan? Nampak tak macam lengan kelas? Christina Loh? Nampak tak macam lengan kat sini? Penting ya untuk awak mengenali bentuk-bentuk galaksi. Okey, merupakan galaksi berpiling. Saiz untuk Bima Sakti dia adalah galaksi berpiling dan saiz dia hanyalah sederhana sahaja. Ada lagi yang lebih besar. Okey, ia terdiri daripada 200 bilion bintang. Walaupun dia sederhana, awak tengok bilangan bintang dia adalah 200 bilion. Okey, ini adalah rupa-rupa Bima Sakti yang mereka ambil daripada angkasa lepas. Okey. Cantik tak? Awak tengok. Bersinar-sinar kan? Sebab apa? Sebab dia ada 200 bilion bintang. Okey, sekarang kita pergi pada kita hidup bintang. Okey, kita ada masa 10 minit lagi. Kita laju-laju sikit ya. Okey, kita bentuk kitar hidup bintang daripada dia lahir sampailah kepada kematian bintang. Okey, lihat bintang lahir sebagai nebula. Kalau manusia, peringkat awal kita sebelum jadi manusia, kita adalah zygote kan? Zygote, embrio, fetus, betul tak? Lahir baru bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Okey, untuk bintang dia bermula dengan nebula, kemudian daripada nebula ni dia terbahagi kepada 3 jenis. Sama ada dia akan menjadi bintang yang bersaiz sederhana, ataupun bintang jenis besar, ataupun bintang yang lagi besar kita panggil sebagai super besar. Okey, untuk bab 11 dia ada banyak istilah sains yang awak perlu ingat. Okey, matahari adalah merupakan bintang yang paling hampir dengan bumi. Kita nampak dia besar sebab dia yang paling hampir dengan bumi dan dia merupakan bintang yang jenis bersaiz sederhana. Okey, bila dia mati, bintang mati, dia akan menjadi raksasa merah untuk bintang bersaiz sederhana. Kemudian dia akan bertukar, last sekali dia akan jadi kerdil putih. Manakala bintang yang bersaiz besar, dia akan menjadi sama juga raksasa. Ini bukan raksasa dalam cerita Ultraman ya. Okey, raksasa merah. Kemudian jadi lagi super raksasa macam dia mengembang. Dia mengembang menjadi super raksasa. Kemudian berlakulah letupan yang kita panggil sebagai supernova. Selepas letupan tersebut, okey, ia akan menghasilkan bintang neutron. Sekiranya bintang tu lagi besar, okey, super besar, supernova tadi, dia akan membentuk lohong hitam ataupun awak kenali sebagai black hole dalam BI. Okey, bermula dengan kelahiran bintang. Awak nampak ada 2 gas kat sini. He adalah helium, H adalah hydrogen. Okey, kelahiran bintang. Bintang terbentuk daripada nebula. Nebula ialah awan besar yang terdiri daripada debu dan juga gas. Hanya 2 sahaja jenis gas iaitu hidrogen dan helium. Okey, zarah debu dan gas tadi, helium dan hidrogen tadi akan ditarik oleh satu daya tarikan graviti yang sangat kuat. Dan dia akan kemudiannya membentuk satu gumpalan. Dan gumpalan itulah kita panggil sebagai nebula. Okey, ini adalah gambar-gambar nebula yang diambil daripada angkasa lepas. Hebat kan teleskop diorang? Okey, kemudian nebula tadi, gumpalan itu akan mengecil dan menjadi mampat.
Ialah bila dia mampat mestilah automatik dia akan jadi kecil, betul tak? Disebabkan oleh satu, ini bukan dayah ya, ini adalah daya. Okey, daya tarikan graviti. Ini sama macam kita ada tarikan graviti. Okey, jadi bintang pun ada satu daya tarikan graviti yang sangat kuat lalu membentuk teras. Macam kita lah, kita ada teras bumi. Teras bumi maksudnya dalam bumi tu ada satu bahagian kita panggil sebagai teras. Samalah bintang. Bintang pun ada satu bahagian dalam dia yang kita panggil sebagai teras. Okey, teras itu akan menjadi semakin mengecil dan semakin mampat apabila suhu dan tekanan teras semakin meningkat ke suatu tahap yang mencukupi. Okey, satu proses berlaku di dalam teras yang kita panggil sebagai pelakuran nuklear. Kita perlu ingat nama proses tu. Proses pelakuran nuklear berlaku di dalam teras bintang. Okey, di mana apa itu pelakuran nuklear? Okey, pelakuran nuklear, awak tengok gambar sebelah ni, gambar rajah sebelah ni, di mana 4 hidrogen gas, okey, gas hidrogen. Okey, awak nampak tak? Dia buat 4 gas hidrogen. P ni kan. Okey, 4 hidrogen ni, yang warna merah ni adalah hidrogen. Okey, 4 hidrogen gas, dia akan bergabung. Penggabungan 4 hidrogen gas ni akan membentuk satu gas helium. He adalah helium dan juga tambah ni maksudnya dan juga membebaskan tenaga. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu tenaga apa kat sini? Ada 2 tenaga yang kita sekarang pun terima daripada matahari. Tenaga apa? Mana nama dia tadi? Durga Dewi. Tenaga cahaya, bagus. Dan lagi satu tenaga apa? 2 tenaga. Proses pelakuran tadi akan membebaskan 2 tenaga, akan menghasilkan 2 tenaga. Okey, pelakuran nuklear akan menghasilkan 2 tenaga. Satu kawan awak dah bagi tahu tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Bagus Vasanta. Okey, berdua tenaga. Itu yang kita terima di bumi. Kita dapat cahaya dan kita juga dapat haba daripada matahari. Okey, kat sini pun dah nampak poin sebenarnya ya, macam mana berlakunya kematian sesuatu bintang. Dia akan mati bila gas hidrogen dia sudah habis. Bila gas hidrogen habis, dah tak ada lagi proses pelakuran nuklear. Dah tak ada lagi tenaga yang dihasilkan. Okey. Okey, tenaga dalam bentuk haba dan cahaya macam kawan awak bagi tahu tadi, bagus, akan terbebas keluar daripada teras itu. Teras ini terus bersinar dan lahirlah satu bintang yang dinamakan bintang muda. Macam awak semualah baru umur 14 tahun. Okey, masih lagi muda. Okey, bintang muda ini akan berkembang menjadi bintang yang bersaiz sederhana sama ada matahari atau menjadi bintang yang lebih besar. Okey, matahari kita merupakan salah satu bintang yang bersaiz sederhana. Matahari merupakan bintang yang paling hampir dengan bumi dan dinamakan sebagai matahari. Bintang yang paling hampir dengan bumi, nama dia adalah matahari dan dia merupakan, matahari merupakan lonely star. Maksudnya bintang yang single, lonely. Dia satu-satu. Kebiasaannya bintang dia berpasangan. Dia ada 2, ada 3, dia ada pasangan dia. Okey, matahari kita dia adalah lonely star, bintang yang kesunyian, hanya dia satu-satu saja macam you all sekarang ni lah. Kan? Ke ada yang dah kahwin? Yang kahwin tak ada kan? Jadi awak semua pun lonely juga kan? Single lagi. Sama macam matahari. Okay, ni gambar daripada angkasa lepas, bintang muda. Okay. Dah mula bersinar. Okay, bila kita dah pergi pada kelahiran, kita pergi pada kematian bintang. Okay, kemusnahan bintang berlaku apabila hidrogen di dalamnya habis digunakan.
Okay, hal ini berlaku apabila hidrogen di lapisan luar bintang mula terbakar dan menyebabkan bintang tadi mengembang menjadi yang tadilah raksasa merah kan. Okay, pada masa ini bintang ini akan berubah menjadi warna merah yang dinamakan raksasa merah ni, warna dia merah. Okay, inilah gambar bintang raksasa merah. Okay. Okey, jika bintang raksasa merah tidak besar, okey, bintang kedip putih akan terbentuk. Ni macam matahari tadilah. Okey, jika bintang raksasa merah sangat besar, bintang ini akan menghasilkan letupan yang besar dikenali sebagai letupan supernova. Okey, habis. Mesti awak tanya kan, cikgu tak dengar pun meletup kat angkasa lepas. Kau awak dengar gedegung-gedegang? Ada dengar tak bunyi letupan dekat angkasa lepas? Malam-malam ke? Waktu sunyi. Ada dengar tak? Tak ada. Kenapa tak dengar? Kenapa Nurin tak dengar? Terlalu Sedangkan dia jauh. letupan yang besar. Oh, sebab Ya. tak ada bunyi, tak boleh travel sampai sini. Bagus Nurin. Sebab awak semua baru belajar tentang gelombang bunyi. Bunyi merembat melalui medium. Dia tak boleh merembat. Tak merembat ni maksud dia bergerak dalam vacuum. Sedangkan angkasa kita adalah vacuum. Awak cuma dapat cahaya sahaja. Kalau tak mesti bising bunyi kan? Betul tak? Awak pun terkejut sentiasa. Okey, pada masa ini, poin yang ketiga ya. Pada masa ini, bintang ini akan berubah menjadi warna merah yang dinamakan bintang raksasa merah. Okey, letupan tu adalah supernova. Super kan besar kan? Super. Macam tu lah. Okeylah, rupa bintang kedip putih dan matahari kita bakarlah menjadi bintang kedip putih. Okey, nah supernova, letupan. Oh, terlepas. Okey, bintang neuron terbentuk akibat letupan supernova itu. Okey, untuk bintang asal yang sangat besar, letupan supernova akan membentuk lohong hitam. Okey, inilah lohong hitam ni. Dia macam vacuum kat rumah kita kan, dia sedut apa sahaja. Untuk lohong hitam ni, dia adalah ruangan yang mempunyai daya tarikan graviti yang kuat dan tidak membolehkan sebarang jirim terlepas. Maksudnya kalau dia sedut, semua akan masuk, termasuklah cahaya. Cahaya pun tak boleh keluar daripada dia. Sedut. Kerja dia menyedut saja. Macam cuci lah. Dia cuci angkasa. Okey, ini adalah gambar bintang neuron. Slide ni cikgu dah masukkan dalam GC ya, Google Classroom. Okey, ni adalah lohong hitam. Okey, adalah pembandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Yang awak nampak dot titik tu, itu adalah bumi. Okey, kemudian ini adalah sistem suria kita hijau. Kuning adalah kita punya Bima Sakti, nama galaksi kita yang berpilin tadi. Okey, kita ada kumpulan galaksi lain dan gugusan galaksi dan alam semesta. Sebenarnya alam semesta ni luas ya, dan alam semesta disebabkan setiap masa ada sahaja bintang yang lahir dan bintang yang mati. Sebenarnya alam semesta kita semakin berkembang. Okey, saiz bumi adalah seperti habuk. Seperti habuk sahaja di alam semesta. Okey, alam semesta adalah sangat besar dan unik. Bima Sakti adalah salah satu daripada jutaan galaksi di dalam alam semesta. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem suria yang terdiri daripada matahari dan 8 planet yang mengelilingi. 8 ya. Tadi cikgu cakap 9 ya, 8. Okey, planet yang didiami oleh manusia ialah planet bumi. Setakat ni lah. Okey. Dan bumi je lah, okey. Yang dia biasa bumi saja. Tak ada setakat ni ya. Okey, ni adalah universe. Okey, start daripada sini. Ini adalah sistem suria kita. Okey, masuk dalam kelompok ni kumpulan bintang.
Okay, galaksi Bima Sakti kita. Kalau nampak kat sini nama dia Milky Way dalam BI ya. Dalam BI Bima Sakti nama dia Milky Way. Milky susu ya. Way jalan. Okay. Ni adalah alam semesta. Lah banding-bandingkan. Okay, awak tengok ini bumi tempat kita tinggal. Berada, bumi kita lah salah satu planet dalam sistem suria. Dan kalau dalam Bima Sakti, kita cuma ada di hujung sangat, di hujung lengan. Di hujung lengan Bima Sakti. Betapa kecil dan kerdilnya kita sebenarnya ya. Okey, ini adalah ciri-ciri bintang. Okey, bintang kita tadi yang banyak-banyak tadi, kita, sebelum ni galaksi kita dah kelaskan kepada 3 kategori ikut bentuk. Ini adalah ciri-ciri bintang, kita kelaskan dia juga mengikut warna dia, suhu, saiz, jarak dan juga kecerahan bintang. Bila malam-malam kan awak jangan keluar malam ni pula kat rumah awak ya. Biasa awak tengok awak travel mana-mana kan, awak tengok dekat cermin kereta kan, awak tengok kat luar, awak nampak bintang berkelip dan warna bintang adalah berwarna yang berbeza-beza ya sebenarnya kalau dapat perhatikan. Okey, semakin ke biru, suhu dia semakin panas, semakin meningkat. Sama macam kita punya penunu Bunsen kita ya. Kalau api biru kan panas betul tak? Api merah kurang panas sikit. Samalah. Maksudnya warna merah, jingga, kuning, kuning putih, putih biru ke warna biru semakin panas. Matahari kategori yang mana? Awak rasa? Jingga ke, kuning ke, putih ke mana? Matahari. Yang satu, kuning atau jingga? Warna dia. Ada yang dapat jawapan? Nanti awak semak ya matahari. Orange cikgu. Orange. Orange jingga lah. Betul. Awak betul. Warna dia kategori ni. Nampak macam dalam matahari tu memang panas. Ada lagi bintang yang lagi panas. Ini suhu dalam Kelvin ya. Boleh tukarlah Kelvin kepada Celsius. Darjah Celsius. Okey, warna bintang pula berbeza mengikut suhu di permukaan bintang. Okey, warna dia ikut suhu dia. Okey, dah habis dah. Kita habis ngam 12.3 minit. Ni tersilap tekan apa ni? Maaf ya. Okey. Lepas awak dah habis ni kelas ni, awak boleh buat, ini adalah Google Classroom awak. Okey, cikgu dah letak nota dekat sini. Kalau nak tengok lagi sekali, yang cikgu rekod ni pun cikgu masukkan juga dalam ni nanti. Okay, kat sini awak pergi pada classwork nanti. Awak akan tengok kelas online pada tarikh hari ini iaitu 10 hari bulan 11, 2020 ada satu latihan quizzes ya. Kat sini ada 20 soalan tak silap cikgu. Okey, awak cuba jawab yang ni. Okey, cikgu harap awak dapat jawab lah dengan betul lah apa yang awak ingat tadi. Okey, sebelum tu untuk attendance awak, kejap Okey, cikgu boleh download teruslah daripada sini. Internet. Okey, kat sini. Sebab ramai pakai MOE ya, jadi attendance tak keluarlah dekat sini. Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak? Nak tanya itu saja. Nak tanya apa-apa ada soalan? Sebelum cikgu nak tutup, nak stop record. Ashraf, Ciu, okey, Christina, Danish, Ainin Sofia, ada soalan? Divya, Durga, Farida, ni Amak ya. Fika, Jaslindi, Pepe, Lipe, Si, Lim Jia, ada soalan? Okey, tak ada. Kalau tak ada, cikgu harap awak buka awak punya
awak punya Google Classroom nanti. Okay, jawab soalan kuisis tersebut. Okay, sampai di sini saja. Terima kasih kerana hadir untuk kelas Google Meet cikgu pada hari ini. Masa akan datang cikgu akan bagi tahulah sama ada kita akan buat lagi atau tidak. Kita ada 2 bab lagi. Okay, terima kasih semua.